Trump kembali ke White House dengan mandat besar. Assalamualaikum, anda bersama dengan saya, Muhammad Akhtar Haji Hamzah. Kita mulakan dunia 10 dengan kehangatan pilihan raya Presiden Amerika Syarikat. Calon Republikan Donald Trump diramal melepasi majoriti 270 undi perwakilan bagi memenangi jawatan Presiden dengan membolot 267 undi, jauh meninggalkan pencabarnya Wakil Demokrat Kamala Harris yang hanya memperoleh 224 undi. Keputusan menyaksikan bekas Presiden itu berjaya menguasai 4 daripada 7 negeri utama yang menjadi penentu keputusan pilihan raya kali ini. Trump dilapor menguasai Pennsylvania yang mempunyai 19 undi perwakilan selain North Carolina dan Georgia 16 undi perwakilan serta Wisconsin dengan 10 undi perwakilan. Parti Republikan juga cemerlang menguasai Senat termasuk merampas 2 kerusi mengatasi majoriti tipis Demokrat sebelum ini. Trump turut menguasai Texas, Florida, Kentucky, Indiana, Ohio, Mississippi, West Virginia, Alabama, Missouri dan Dakota. Kemenangan juga berpihak Trump di Oklahoma, Arkansas, Louisiana, Wyoming, Tennessee, South Carolina, North Carolina, Kansas, Montana, Idaho, Iowa dan Utah. Selain jawatan Presiden, pengundian juga melibatkan pemilihan anggota 435 kerusi Dewan Perwakilan dan 34 kerusi Dewan Senat. Trump menghangatkan lagi persaingan dengan mendakwa telah memenangi pilihan raya tersebut biarpun keputusan rasmi belum diumumkan. Beliau berbuat demikian ketika berucap di hadapan lautan penyokong di West Palm Beach, Florida. Trump berkata biarpun kemenangannya tidak diisytihar secara meluas, beliau dan penyokong telah mencipta sejarah dalam persaingan ke White House itu. Beliau dengan bangga turut berterima kasih kepada rakyat negara itu atas penghormatan memilihnya sebagai Presiden Amerika Syarikat ke-47. But it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. Trump berikrar untuk memperjuangkan setiap rakyat dan membantu Amerika Syarikat pulih kembali. Sementara itu, beberapa pemimpin dunia mengucapkan tahniah kepada Trump selepas keputusan tidak rasmi menunjukkan beliau mendahului Kamala Harris. Presiden Perancis Emmanuel Macron sedia meneruskan kerjasama dengan penuh hormat seperti ketika Trump menjadi presiden sebelum ini. Kerjasama dan hubungan tersebut mengambil kira semua aspek demi keamanan dan kemakmuran bersama. Sementara itu, Ukraine berharap kemenangan Trump dapat menghadirkan keamanan kepada negara itu yang kini dibelenggu perang dengan Rusia. Presidennya Volodymyr Zelensky berkata beliau menghormati komitmen Trump berkaitan keamanan dalam hubungan antarabangsa. Perdana Menteri India Narendra Modi turut mengucapkan tahniah terhadap kemenangan Trump. Menyifatkan kemenangan itu sebagai bersejarah, beliau berharap dapat memperbaharui kerjasama India dan Amerika Syarikat. Sementara itu, China berharap wujud kebersamaan yang aman dengan Amerika Syarikat. Menurut jurucakap Kementerian Luarnya Mao Ning, Beijing akan terus mendekati dan menangani hubungannya dengan Amerika Syarikat berdasarkan prinsip saling menghormati, kebersamaan yang aman dan kerjasama yang saling menguntungkan. Dalam pada itu, hampir 30 ancaman bom palsu menyasarkan lokasi berkaitan pilihan raya di seluruh Amerika Syarikat. Menurut laporan, kira-kira 17 ancaman bom palsu disasarkan ke Georgia. Usaha mengesan punca ancaman palsu itu giat dilakukan.
tindakan berkenaan dipercayai sebagai sebahagian daripada usaha asing untuk mengganggu proses pilihan raya. Setakat ini, FBI mengesahkan tiada satu pun daripada ancaman itu dianggap sebagai ancaman yang sahih. Keputusan pilihan raya Amerika Syarikat menyaksikan pasaran saham rantau Asia ditutup dengan jangkaan bercampur-campur. Indeks komposit Shanghai SSE ditutup pada 3,383 mata, turun 3.18 mata. Nikkei Jepun pula mencatat kenaikan 2.61%, iaitu paras penutupan tertinggi sejak 15 Oktober. Sementara itu, di Korea Selatan, penanda aras Kospi ditutup turun 13.37 mata kepada 2,563 mata. Dengan banyak ekonomi bergantung kepada perdagangan dunia yang berpangkalan di Asia, kemenangan Trump dijangka boleh membawa kepada ketidakpastian pasaran yang besar di rantau ini. Ketika pilihan raya sedang berlangsung, warga Amerika Syarikat yang menetap di Malaysia berkumpul di Ibu Negara untuk menyaksikan persaingan sengit Trump dan Kamala Harris. Acara berlangsung di sebuah hotel terkemuka dan dianjurkan Kedutaan Besar Amerika Syarikat di Kuala Lumpur. Duta Besar Amerika Syarikat ke Malaysia, Edgar D. Kagan, dalam ucapannya menyifatkan kejayaan demokrasi di negara ini patut dicontohi. And I'm very proud of the fact that I think I tell people, if you have questions about democracy, look at Malaysia. Because I think Malaysia's extraordinary success. Beliau menambah hubungan antara Malaysia dan Amerika Syarikat akan kekal kukuh, tidak kira siapa yang memenangi pilihan raya. Indonesia akan memindahkan ribuan penduduk dari sekitar Gunung Lewatobi laki-laki yang meletus secara kekal. Sehingga kini 9 kematian dicatat dengan lebih 10,000 penduduk terjejas. Pihak berkuasa menaikkan amaran kepada tahap tertinggi selepas beberapa letusan berlaku. Lebih 2,600 keluarga diarahkan berpindah. Kerajaan akan membantu proses pemindahan di lokasi baharu atau membina rumah di atas tanah milik penduduk. Penduduk dan pelancong dinasihatkan untuk mengelak radius 7 km dari kawah. Gunung tersebut meletus 3 kali sejak Isnin lepas dengan memuntahkan abu sehingga 2 km ke udara. Jepun melancarkan satelit kayu pertama di dunia ke angkasa lepas. Satelit diperbuat daripada kayu itu akan digunakan untuk penerokaan bulan dan Marikh. Lignosat dinamakan sempena perkataan Latin untuk kayu, dilancarkan dari Pusat Angkasa Kennedy milik NASA di Amerika Syarikat dengan menaiki roket SpaceX menuju ke Stesen Angkasa Antarabangsa ISS. Lignosat yang dibangunkan hasil kerjasama Universiti Kyoto dan syarikat pembinaan rumah Sumitomo Forestry bersaiz sebesar tapak tangan. Ia direka untuk menunjukkan potensi kosmik bahan yang boleh diperbaharui semasa manusia meneroka kehidupan di angkasa lepas. Satelit berkenaan akan kekal di orbit selama 6 bulan sebaik sahaja dilancarkan ke angkasa. Parti pemerintah Britain hari ini membentangkan rang undang-undang RUU, tembakau dan vape di Parlimen. Jika diluluskan, perbuatan merokok akan dilarang di taman permainan kanak-kanak, di luar sekolah dan juga hospital. RUU itu beri kuasa kepada kerajaan untuk memperluaskan larangan sedia ada terhadap merokok di ruang tertutup ke beberapa kawasan terbuka bagi melindungi kanak-kanak dan golongan yang paling rentan. Langkah berkenaan adalah sebahagian cadangan melindungi kesihatan awam, perkhidmatan kesihatan kebangsaan dan ekonomi dengan menghapuskan perbuatan merokok secara berperingkat.
individu berusia 15 tahun atau lebih muda pada 2024 dilarang daripada membeli produk tembakau mewujudkan generasi yang bebas sepenuhnya daripada kitaran ketagihan dan akibat buruk daripadanya. RUU itu disambut baik pakar kesihatan awam dan Badan Amal Perubatan. Sebuah bangunan kediaman di sebuah bandar di selatan Beirut menjadi sasaran dalam serangan rejim Zionis pada Selasa. Ia dipercayai digunakan oleh Hizbullah. Kementerian Kesihatan Lubnan memberitahu sekurang-kurangnya 20 orang terbunuh. Ia adalah serangan kedua rejim Zionis pada hari Selasa di wilayah di luar kubu kuat Hizbullah yang menjadi sasaran rejim Zionis sejak 23 September lepas. Beribu-ribu rakyat rejim Zionis atau Israel berhimpun di Tel Aviv lewat Selasa membantah pemecatan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant selain menyeru penggantinya Israel Katz supaya mengutamakan perjanjian tebusan untuk mengembalikan tawanan yang masih ditahan di Gaza. Melaungkan slogan menentang kerajaan dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menunjuk perasaan berkumpul di hub komersial sejurus selepas pemecatan Gallant diumumkan. Penunjuk perasaan juga menyekat lalu lintas dan menyalakan api di lebuhraya Ayalon di Tel Aviv dengan beberapa orang memakai pakaian bertulis bahawa mereka pulang sekarang merujuk kepada tebusan. Penunjuk perasaan juga mengkritik kerajaan Netanyahu kerana tidak melakukan apa-apa untuk membebaskan tebusan yang masih ditahan di Gaza. Menteri Luar Israel Katz mengambil alih portfolio pertahanan pada Selasa selepas Netanyahu memecat Gallant kerana kepercayaan yang terhakis sejak beberapa bulan terakhir Perang Gaza. Aksi Liga Juara-Juara Liverpool dan AC Milan menewaskan lawan masing-masing dalam pertembungan awal pagi tadi. Manakala Manchester City dikejutkan dengan kekalahan besar menentang Sporting Lisbon yang dibimbing bakal jurulatih Manchester United Ruben Amorim. Tuan rumah Liverpool menewaskan klub Jerman Leverkusen 4-0. Tiada jarangan terhasil pada babak pertama, namun skuad kendalian Arne Slot mendapat rentak berbisa selepas rehat. Luis Diaz meledak hat-trick dan satu lagi gol disumbat Cody Gakpo. Lain pula di Stadium Santiago Bernabeu, Real Madrid terpaksa akur tersungkur di laman sendiri. AC Milan membuka jarangan seawal minit ke-12 menerusi Malik Thiaw. Vinicius Junior tampil menyamakan kedudukan berselang 11 minit kemudian. Alvaro Morata meledak gol kedua minit ke-39 sebelum jaringan Tijani Regenders melengkapkan kemenangan Milan. Dan dalam satu lagi aksi hat-trick, Victor Gyökeres membantu kemenangan Sporting Lisbon 4-1 ke atas skuad The Citizens. Meskipun City bermula baik dengan jaringan seawal minit ke-4, namun tuah tidak memihak kepada mereka dengan caturan serba tidak menjadi. Satu lagi gol Sporting dijulurkan Maximiliano Araujo. Dan itu memberi Amorim rekod cemerlang sebelum membimbing Manchester United berkuat kuasa 11 November. Sekian Dunia 10 dari sungai ke segara. Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, insyaAllah kita jumpa lagi.